Seterusnya yang kedua ialah kadar tindak balas pada tempoh masa tertentu atau kadar tindak balas seketika. Kadar tindak balas yang berlaku pada satu-satu masa atau ketika tertentu. Baik, kita lihat contoh satu. Kadar tindak balas pada masa T bersamaan dengan kecerunan tangen lengkung pada masa T. Baik, kecerunan tangen lengkung pada masa T. Tangen ni ialah sentuhan satu titik garis lengkung dengan satu garis lurus. Ya. Baik, perhatikan rajah 4.6. Dan di sebelah ni, graf yang di sebelah ni ialah rajah 4.6. Baik. Kadar tindak balas pada masa 20 saat. Pada masa 20 saat. Kita tengok dalam graf ni. Ini ialah masa 20 saat. Titik pada lengkung 20 saat ni di sini. Di situ. Kemudian kita bina satu garis lurus P ke R. Garis lurus ni bertemu dengan satu titik pada garis lengkung yang berwarna merah ni pada saat yang ke 20. Ni dekat sini. Jadi kalau kita tengok dekat situ, kita kena bina ataupun kita kena kira kecerunan garis PR ni. Kita kena kira kecerunan garisan PR. Kita belajar dalam matematik kan. Kecerunan bersamaan dengan Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Okey. Dekat sini kalau kita tengok, kalau dalam buku ni, PQ bahagi dengan RQ. Samalah juga. Sama juga. Baik, kalau kita tengok PQ ni, PQ, ini garisan PQ ni 49. Di mana 49 ni? 49 tolak dengan 21. Kat sini 21. Bahagi dengan 29. Ini 29. Tolak dengan 9. Ini. Ini kita dapat 28 bahagi dengan 20. Akhirnya kita dapat 1.40 cm padu per saat. Ini ialah apa dia? Kadar tindak balas pada tempoh masa tertentu atau kadar tindak balas seketika. Seterusnya kita lihat pula contoh 2. Contoh 2. Yang ni. Dalam satu eksperimen, ketulan zinc yang berlebihan bertindak balas dengan asid hidroklorik cair. Kalau kita tengok dalam rajah 4.7 tu, radas yang sediakan, kita tengok di dalam kelalangkun tu, dimasukkan asid hidroklorik cair. Kemudian dimasukkan dengan ketulan zinc. Apabila ketulan zinc ni bertindak balas dengan hidroklorik cair, dia akan menghasilkan apa? Menghasilkan gas hidrogen. Gas hidrogen tadi disalurkan melalui salur penghantar. Masuk ke dalam buret dan terkumpul gas hidrogen kat dalam tu. Kat dalam tu. Ini sebagai penyukat
gas hidrogen yang terhasil daripada tindak balas asid hidrolik cair dengan ketulan zinc. Hasilnya kita tengok. Isi padu gas hidrogen yang terbebas dicatat pada sela masa 40 saat. Graf isi padu gas hidrogen melawan masa ialah seperti rajah 4.8. Kat bawah ni ialah rajah 4.8. Baik. Setiap 40 saat, setiap 40 saat, gas hidrogen tadi dibaca berapa isi padunya, kemudian direkod. Kemudian graf isi padu gas hidrogen melawan masa diplot daripada jadual yang diperolehi. Kemudian kita akan dapat macam ni. Dapat graf macam ni. Isi padu hidrogen melawan masa ni. Baik. Kita tengok untuk tindak balas ni. Hitung kadar tindak balas pada masa 60 saat. B. Hitung kadar tindak balas pada masa 120 saat. Daripada graf yang kita perolehi tadi, kita nak kira kadar tindak balas pada 60 saat dan 120 saat. Kita tengok. 60 saat. 60 saat. Yang pertama 60 saat. Kalau kita perhatikan dalam graf ni 60 saat. Ni titik dia. Titik tangent dia. Kemudian kita bina satu garisan X ke Y. Kita buat satu garisan. Kemudian kita kira kecerunan bagi garisan tersebut. Daripada garisan tadi kita dapat pada X tu X 23. Isi padu gas 23, masa 20 saat. Kemudian pada titik Y, isi padu gas 43 dan masa 100 saat. Baik, kemudian kita kira menggunakan rumus seperti contoh yang pertama tadi. Seperti ni. Okey. Kadar tindak balas pada masa 60 saat bersamaan dengan kecerunan tangent lengkung pada masa 60 saat bersamaan dengan YZ. Mana YZ tadi? Kita tengok Y, Z. Y ke Z. Berapa? 43 tolak 23. 43 tolak 23. Ni. Dapat 20. Kemudian XZ 100 tolak dengan 20. 100 tolak dengan 20 dapat 80. Jadi 20 cm padu bahagi dengan 80 saat bersamaan dengan 0.25 cm padu per saat. Kemudian B, dia minta kadar tindak balas pada 120. Mana 120? Tengok dalam graf. Ni. Ini ialah 120. Kita naik ke atas, bertemu dengan garis lengkung ni, kita dapat sini. Titik tangent dia. Kita bina satu garis tangent. Dengan titik tu, terdapatlah garisan PQ. Garisan PQ ni, isi padu gasnya pada Q
47.5. Pada P ialah 38.5. Masa pada Q ialah 160 dan masa pada P ialah 80. Jadi kita hitung macam tadi juga formula tadi. Kadar tindak balas pada masa 120 saat bersamaan dengan kecerunan tangen lengkung pada masa 120 saat bersamaan dengan QR bahagi dengan PR. Baik. QR Q 47.5 tolak dengan R 38.5. Tu. Dapat 9. Kemudian PR 160 tolak dengan 80. Dapat 80 saat. Jadi 9 cm padu bahagi dengan 80 saat dapat 0.11 cm padu per saat. Ya. Okey. Itu ialah contoh 2. Jadi kita dah pun selesai 4.1 iaitu pengenalan kadar tindak balas.